dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya fattah ya fattah, ya alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu bersamaan 20 Februari 2021 bersamaan 8 Rajab 1442 Hijrah. Alhamdulillah. Kelas pukul 3 petang iaitu sambungan tafsir harfiah surah As-Sajdah. Hari ini kita sambung bermula ayat yang ke-9. Saya jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Maimunah, Ibu Zanita, Ibu Siti Jumarah, Ibu Jaslina, Makcik Nino Rizan, Ibu Marusah, Ibu Khairiyah, Zulazmi itu Ibu Zaibi ya. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah. Dan semua ibu yang lain lah insyaAllah ya. Dengan suara saya jelas tak ibu ya? Suara dengan pergerakan okey, clear tak? Jelas ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ayat 9 ibu ayah ya, insyaAllah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Barakallahu al-azim. Alhamdulillah. Summa huruf apa ibu ayah? Summa, apa nama hurufnya? Summa tu ulang kaji balik. Summa tu huruf apa ibu ayah? Adalah huruf, betul, huruf athaf ya. Summa adalah huruf athaf. Okey, bagus ibu ayah ya. Huruf athaf kalau summa maksudnya dia ada turutan tak sebelum dengan selepas dia? Ada tak turutan sebelum dengan selepas? Kalau summa tu kemudian maknanya ada turutan lah. Dia datang selepas. Maksudnya ada yang sebelumnya. Jadi ayat yang ke-8 penceritaan sebelum. Dan ayat yang kenapa saya punya komen ni dia naik atas balik. Ya. Gerak sendiri. Okey. Ada ibu ayah ya. Okey. Maksudnya sebelum daripada summa tu berlaku dulu, kemudian selepas summa tu kemudian ya. Summa kemudian sawwa. Ibu ya, sawwa ini adalah fi'il mu'tal ya. Dia fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal daripada wazan apa ni boy? Wazan pertama sampai 9 dia wazan ke berapa ni? Sawwa. Agak-agak ibu ya, wazan ke berapa? Wazan ketiga ibu Marusah, betul ya. Wazan ketiga iaitu fa'ala. Bab taf'il ya, fa'ala. Ibu boyah yang yang baru ikuti pengajian, ada beberapa orang baru join pengajian. Nanti ibu tunggu dapat dulu buku teknik faham tu, insya-Allah fahamlah apa yang saya maksudkan ya. Okey. Sawwa yang ketiga ya.
fa'ala. Okay. Sawwa ni maksudnya sama. Kalau sawa sama. Sawak sama. Tapi kalau sawwa maksudnya menyamakan ataupun maksudnya menyempurnakan. Menyempurnakan sawwa. Okey. Apa terjemah ibu ayah? Sawwa, apa terjemah ibu ayah? Apa dia Quran terjemah ibu ayah? Apa terjemah sawwa? Terjemah tadi subhanallah. Menyempurnakan. Betul ibu Bukhari ayat menyempurnakan. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sawwa ni ikut bahasanya sawwa qawwamahu bi taswiri a'dha'ihi ala ma yanbaghi wa atammahu. Sempurnakan tu maksudnya macam mana maksudnya? Allah sempurnakan ikut bentuk yang sesuai. Hidung kita ni hidung paling sesuai dengan manusia. Kalau manusia hidungnya macam ni. Tak kisahlah dia macam saya ni mancung kembang. Maklumlah onyang saya daripada Hadramaut. Jadi perasan tak ibu ya kalau orang Hadramaut ni dia mancung kembang sikit. Macam itulah kan. Kalau Melayu hidungnya macam tu. Orang putih macam tu, orang Hindustan macam tu. Tapi sama orang tengok tahu itu hidung manusia. Telinga. Apa lagi? Banyaklah kan. Kita nampak itu semua adalah sempurna sebagai seorang manusia. Gigi kita ni, nampak gigi. Walaupun tak cantik gigi saya, bawah ni kita rabuk, kecil-kecil ni tak cabut kan. Tapi nak tahu ini gigi manusia. Cuba kalau harimau gigi macam kita, agak-agak ibu takut tak ibu? Harimau gigi dia macam kita je. Ibu boleh suap macam tu dia. Roti ke apa ke daging ke suap macam tu je. Pasal apa? Gigi macam kita. Tapi gigi harimau tak macam kita. Saya tak faham kenapa komen sebelah saya ni dia naik balik. Okey. Dia bergerak ke atas, saya tak nampak komen ibu ayah ya. Jadi ibu ayah, sawwa ni menyempurnakan anggota badan semualah. Jadi sawwa ni fi'il madhi. Dia adalah fi'il madhi dan mana fa'ilnya? Dhamir huwa dalam sawwa tu ada dhamir huwa. Dan ibu ayah ya, ada dhamir huwa dalam sawwa tu. Hu tu maf'ul bihi dia. Kemudian dia yakni Allah menyempurnakannya. Nya tu apa? Itu manusia lah. Nya tu manusia tadi, insan tadi. Okey. Wa nafakha. Wa nafakha dan dia meniup. Wa nafakha maksudnya dan dia meniup. Nafakha maksudnya meniup. Tiup kan? Nafakha. Kan dalam surah Yasin. Wa nufikha fis sur. Ditiup. Nafakha meniup. Maaf ibu ya, mesej saya ni bergerak-gerak. Komen kat tepi ni kan dia bergerak-gerak. Jadi kalau ibu-ibu ada mesej ni tu baru saya tak dapat baca, sorry ya. Wa nafakha dan dia telah meniup fihi padanya, pada manusia tadi, min ruhihi daripada rohnya. Rohnya macam mana Ustaz roh? Kita tak bincanglah pasal roh ibu ayah. Pasal roh ni adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bincangkan pasal roh, tapi kita tahu ditiupkan roh kepada jasad manusia tadi ya. Okey. Jadi kenapa Allah Taala menyandarkan rohnya, roh itu kepada min ruhihi, rohnya. Kenapa nya itu kembali pada Allah? Kenapa disandarkan roh itu kepada Allah Taala? Kenapa ibu ayah? Dalam tafsir beritahu, adafahu ila nafsihi tashrifan wa isy'aran bi annahu khalqun ajibun. Allah Taala telah menyandarkan roh itu kepada Allah, rohnya, nya itu Allah. Apa tujuan? Untuk memuliakan manusia. Maknanya manusia ni makhluk yang sangat mulia hingga Allah menyandarkan roh. Allah sebut rohnya, Allah memasukkan kepada manusia itu akan rohnya. Nya itu kembali pada Allah. Kenapa diidhafahkan? Kenapa disandarkan roh kepadanya itu Allah Ta'ala? Kerana nak memuliakan makhluk bernama manusia ni. Okay. Wa isy'aran bi annahu khalqun najib. Nak bagi tahu manusia bahawasanya kita ni manusia adalah ciptaan yang ajaib, ciptaan yang hebat, ciptaan yang
yang kita kata hebat lah. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Wa ja'ala, dan dia telah menjadikan. Wa dan ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'ala fi'il madhi, ya. Dia telah menjadikan, fa'alnya dhamir huwa, kembali kepada Allah Ta'ala lah. Dia telah menjadikan lakum, kepada kamu semua, manusia. Apa yang Allah jadikan? Pertama Allah jadikan, jadi as-sam'a jadi maf'ul bihi pertama. As-sam'a jadi maf'ul bihi pertama. Okay. As-sam'a, pendengaran. Terjemahnya pendengaran. Allah Ta'ala telah jadikan kepada kamu semua pendengaran. Okay. Wal absara, itu maf'ul bihi. Itu ma'tuf. As-sam'a itu maf'ul bihi, al absara ma'tuf kepada as-sam'a. Wal absara maksudnya penglihatan. Wal afidah, dan hati. Hati maksudnya hati sanubari untuk kita berfikir. Gunakan untuk berfikir. Itu al-afidah. Al-afidah jamak kepada apa? Fuad. Kan orang kata, ibu yang fuad itu bukan nama orang lelaki. Fuad itu tak kisah lelaki boleh, perempuan pun boleh. Fuad itu maksudnya hati. Tapi biasa kita dengar Melayu fuad itu untuk manusia, untuk lelaki lah. Okay. Bukan fuad, bukan fuad. Fuad. Bukan orang kata fuad, bukan fuad. Fuad. Fuad maksudnya hati sanubari. Okay. Allah Ta'ala telah menjadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan fuad, hati sanubari. Apa terjemah afidah ibu ya? Cuba komen terjemah afidah apa dia? Dalam Quran terjemah ibu ya? Terjemah afidah. Hati. Maksudnya hati itu bukan seketul hati itu, maksudnya hati rohani kita ni. Hati dan akal, betul ibu. Hati maksudnya hati dan akal. Hati untuk kita berfikir. Betul ya? Macam orang kata, kau ni tak berhati perut. Ada je hati, ada je perut. Tapi hati rohani tu. Dia tak ada hati rohani tu. Dia macam orang tak ada roh. Dia tak ada akal. Macam tu. Okay. Ibu yang itu baru terjemah ya. Baru terjemah. Belum ni lagi. Belum tafsir. Ulang balik terjemah dia. Qalilan ma tashkurun, kita lagi. Semua kemudian sawwa, dia telah menyempurnakan punya manusia tadi. Allah telah menyempurnakan ciptaan manusia. Wa dan nafakha, lepas daripada itu nafakha, Allah telah meniup fihi, ke dalam manusia, min ruhi, daripada rohnya Allah. Apa tujuan? Untuk memuliakan manusia. Maka disandarkan roh tu kepada nya itu Allah Ta'ala, menunjukkan mulianya manusia. Wa ja'ala, dan dia telah menjadikan lakum, kepada kamu semua, as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati yakni akal. Okey, tengok tafsiran. Ay summa ba'da khalqihi min turabin ja'alahu sawiyan mustaqiman. Allah Ta'ala jadikan manusia daripada tanah. Tanah ni ayat yang ke-7. Ayat ke-7 Allah jadikan manusia daripada tanah. Kemudian ja'alahu sawiyan mustaqiman. Allah Ta'ala jadikan manusia sempurna. Faqawwama a'dha'ahu. Maka Allah Ta'ala telah menegakkan kita punya anggota badan. Ibu ayah, secara asasnya kita semua tengok manusia secara asas berdiri tegak ke berdiri bongkok, secara asasnya ibu ayah. Kecuali kalau sakit tua ke apa ke. Secara asas kita semua berdiri tegak kan. Kita semua berdiri tegak. Okay. Kita semua secara asasnya kita semua berdiri tegak. Wa'addalaha, dan Allah Ta'ala telah mengimbangkan. Kita seimbang tak ibu? Ada tak kita, kalau badan kita ni, ada tak yang sebelah besar sebelah kecil? Maksudnya sebelah ni panjang sikit, ini pendek sikit bahu kita ni. Ke sama je ibu ya? Sama je kan? Sama je kita ni. Sama. Ukurannya sama. Ibu ayah, kalau ibu ayah nak tahu ketinggian ibu ayah, kalau badan kita ni badan yang normal lah, normal. Kalau kita dempurkan tangan kita ni, dempurkan tangan kita, hujung ni kita dempurkan, itulah tinggi kita. Betul tak ibu ayah? Cuba try nanti. Kita
Kita depakan tangan kita, saya tak boleh lah pasal ada dinding ni. Depakan, buatkan dinding tu kan. Lepas tu ibu berdiri. Sama, itulah ketinggian kita. Menunjukkan kita punya apa ni, anggota badan kita ni sempurna. Tak ada panjang lebih, tak ada tangan sebelah panjang, sebelah ni pendek. Kecuali lah kalau ada kecacatan. Contoh macam itulah ibu ayah ya. Allah Ta'ala telah menyeimbangkan dan menyempurnakan ciptaan manusia, menyempurnakan. Ibu ayah, secara normalnya masa kita lahir, Allah Ta'ala dah lengkapkan dengan sistem pernafasan, buah pinggang semua, Masya Allah, tabarakallah, paru-paru yang sempurna. Kecuali lah Allah dengan sakit, itu cerita lain. Tapi secara asasnya, semuanya sempurna. Ibu ayah, ada ibu yang belajar, ada yang doktor, kan, ramai doktor kat sini sebenarnya, ramai doktor, cikgu. Jadi ibu yang lebih tahu daripada saya lah, betapa sempurnanya. Jadi bila kita bidang profesional, kita doktor, ataupun ibu-ibu cikgu, bila kita dah belajar bahagian sains-sains semua ni kan, tiba-tiba kita belajar Quran pula dan kita lihat keindahan Quran, menceritakan Allah Ta'ala menjadikan dengan sempurna, maka ilmu sains tadi itu akan menyebabkan iman kita bertambah. Ustaz belajar sains je pun, tak, sains bukan sains je pun, bukan sains sahaja pun, sains itu akan menyebabkan iman kita bertambah. Dengan syarat kita tahu asas ilmu ni macam mana, dari segi agama, dari segi tauhid. Ini goyah ya. Berbeza dengan orang yang belajar kosong. Belajar sains tapi dia tak kenal Allah Ta'ala, maka sains itu sekadar teori-teori, akhirnya dia rasa sains lebih hebat daripada ni. Tak, ibu ayah, sains ini membantu kefahaman kita dalam Quran. Pasal tu bila Quran, siapa kenal biasa dengan Dr. Daniel Zainabidin kan? Biasa dengar ibu ayah, Dr. Daniel Zainabidin? Biasa tak? Dr. Daniel kan, nampak? Dia punya, bila dia terangkan Quran tu berkaitan dengan sains. Berkaitan dengan sains, jadi kita rasa macam mana? Kita rasa macam nampak kebesaran Allah Ta'ala tu melalui sains. Macam tu. Ada ramai, banyak pensyarah-pensyarah yang terangkan Quran melalui sains. Tapi itu tak boleh pula kita nak, itu bukan tafsiran ya, itu bukan tafsiran, itu kaitkan sains dengan Quran. Tapi tafsir kena belajar tafsir betul, ibu ayah. Tafsir kena ambil tafsiran pada ulama yang sebelum ni, pada ulama yang pakar bahasa Arab dan sebagainya. Kalau Quran bahasa Arab tak boleh tafsir ikut sains. Sains ini membantu saja. Boleh ibu ayah ya, jangan kita buat kesimpulan pula itu adalah tafsirannya, tak. Itu untuk membantu kefahaman kita insya-Allah ibu ayah ya. Okey, teruskan. Wa nafakha fihi ar-ruh allati hiya min amrillah. Kemudian Allah Ta'ala masukkan ruh. Ruh ni adalah urusan Allah. Wallati la ya'rifu haqiqataha insan. Ibu ayah, satu orang insan pun, manusia tak tahu pasal roh ni macam mana. Roh tu bentuk dia macam mana ke apa ke, kita jangan sibuk tanya. Fikir. Oh, roh ni mungkin dia sama macam kita lah bentuk dia, tapi dia warna hitam, dia boleh terbang ke apa tu, tak. Roh ni urusan Allah Ta'ala. Kita tengok sekarang ni kenapa saya boleh bergerak, kerana ada roh dalam badan saya. Roh tu macam mana? Tak tahu roh tu macam mana. Roh tu urusan Allah Ta'ala. Kalau Allah cabut roh, bila Allah cabut roh daripada diri kita ibu ayah, jasad tetap ada, tapi roh dah tak ada. Bila roh tak ada, kita dianggap mati. Kan? Kita dah mati. Pasal apa, jasad ni tumpang saja ni. Jasad ni ada yang roh tumpang saja, jasad kita ni. Maka cantik ke handsome ke apa, itu semua sementara. Sementara ada roh. Bila roh kita keluar saja, lepas 2-3 hari habis hancur dah kita semua. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jelas ya? Pada ayat taharraku wa yanmu, maka manusia pun bergerak dan membesar. Wa an'ama alaikum, ingat Allah Ta'ala yang memberi nikmat kepada kamu. Nikmat apa? Nikmat al-hawas, nikmat panca indera. Mafatihul ma'rifati wa simamatil aman. Panca indera, dengan panca indera ini kita dapat kunci-kunci ilmu. Okey, nak tanya ibu ayah, macam mana ibu ayah dapat ilmu hari ni? Petang ni, ibu ayah dapat ilmu macam mana? Melalui melihat, dengan mata ibu ayah melihat saya mengajar. Mengajarlah, saya bantu terjemahkan sajalah. Saya tak dapat, saya bukan mengajarlah, saya bantu terjemah saja. Saya bantu terjemahkan kitab ni. Kemudian dengan telinga, Allah Ta'ala bagi telinga dan pendengaran. Ibu ayah, ada orang ada telinga tapi tak boleh dengar.
Ada orang ada mata tapi dia tak boleh melihat, mata dia celik tapi tak boleh melihat. Ada orang ada mulut, lidah tapi tak boleh cakap. Kita dapat cakap, kita dapat mendengar, kita dapat melihat, kita dapat, ada orang Allah bagi dia akal. Ada orang Allah bagi dia kepala, hati, tapi tak boleh berfikir. Kan? Jadi boleh semua nikmat daripada Allah Ta'ala lah. Okey. Kemudian kita perhatikan ada peringkat-peringkat. Perasan tak? Peringkat-peringkat. Okey. Ciptaan manusia. Wa hakadha yulahazu at-tadarruj fil khalqati wa atwaril insan. Lihat kepada peningkatan ikut tingkat demi tingkat pada ciptaan dan berkembang biaknya manusia. Mula manusia dicipta fahuwa yansha'u awwalan min maddatin hiya tin al-lazib. Mula manusia daripada tanah yang lembab. Summa tusbihu hadhihi al-maddatu dhata ifrazatin hayyah. Kemudian dia jadi benda hidup. Yatimu biha takwin al-janin. Thumma tataharraku al-maddatu birruh allati hiya min al-haqqi ta'ala. Sampailah jadi janin, kemudian dah besar sikit Allah tiupkan roh pula, maka bergeraklah dia. Fatusbihu khalqan jadidan sawiyan fi ahsani taqwim. Maka bila ditiupkan roh, jadilah sempurnalah jadi manusia. Dalam perut lagi, masih dalam perut, tapi itu dah dia manusia. Dia dah ada roh, dia dah boleh bergerak-gerak dah. Saya tak tahu lah, ibu saya tak pernah mengandung. Ibu ayah, kalau ibu ayah mengandung tu, bulan berapa ibu ayah dah mula rasa pergerakan tu? Saya tak tahulah. Bulan berapa ibu ayah biasa dalam perut ni? Ibu ayah pula, ibu-ibu lah. Ibu-ibu rasa pergerakan dalam perut. Biasalah ibu. Oh, bulan 4. Betul lah kan? Allah kata 4 bulan dah mula rasa. Walaupun dalam perut tu dia belum lagi ni kan, dia belum lagi sempurna lagi. Sempurna maksudnya tangan, kepala dia masih besar, tangan kecil gitu kan. Tapi 4 bulan tu dah ada roh dah. Dah ditiupkan roh. Maka ketika itu manusia lah. Manusia. Masya Allah. Maka sempurnalah Allah Ta'ala sebaik-baik pencipta. Sampailah manusia membesar. Daripada asalnya tanah, kemudian daripada tanah itu pula, lepas daripada Nabi Adam AS, Allah jadikan manusia daripada air mani. Air mani itu sumber tanah dia macam mana? Air mani terhasil daripada makanan. Makanan itu kita makan daripada rumput. Makan daripada tanam-tanaman, itu daripada tanah. Makan daripada binatang makan rumput daripada tanah. Itu kita ada unsur-unsur tanah. Okey, maka air mani itu ada unsur tanah sebenarnya. Maka daripada air mani, lepas 40 hari sekian, lepas 40 hari, 3 kali 40 hari dah jadi 4 bulan. 4 bulan je tiupkan roh. Maka jadilah manusia, sebaik-baik ciptaan. Tapi qalilan ma tashkurun. Ibu ayah, qalilan sedikit. Qalilan tu maknanya sedikit, qalil sedikit. Tapi ada ma kat situ. Apa tujuan ma ni? Apa tujuan ma? Okey. Ma ni dipanggil ibu. Ma ni dipanggil ma yang tambahan. Ma tambahan untuk menguatkan makna. Menguatkan makna sedikit. Qalilan terjemahannya sedikit. Tapi qalilan tambah dengan ma. Ma tu datang untuk menguatkan makna sedikit. Jadi ibu ya akan datang kekuatan tu, kalau bahasa kita terjemah, mungkin terjemah sekali, sedikit sangat, sedikit sekali. Bukan sedikit saja, dia mesti ada sedikit sangat ke, sedikit sekali ke. Kalau di Indonesia sedikit banget gitu kan. Sedikit banget. Jadi ibu ya cuba tengok terjemah ibu ya apa dia? Qalilan ma saja. Qalilan ma. Apa terjemah ibu ya? Mesti ada sedikit ibu Maimunah. Tengok. Tak, saya nak qalilan ma. Sedikit sekali. Ibu Zanita, Ibu Kharia betul. Ibu Baharia ya, sedikit sekali. Mesti ada sekali. Sekali tu apa? Ma tu. Oh Ustaz, rupanya ma ni selama ni kita ingatkan ma. Ma ni ada ma nafiah. Kita ingat ma ni ada ma istifham, soalan. Ada ma ni ma apa lagi? Ma syarat, syartiyah. Ma apa lagi? Kan? Ma mausul. Di sini namanya ma zaidah, ma tambahan. Di muakkidatun lil qillah. Ma zaidah untuk menguatkan makna sedikit. Jadi mana namanya ma zaidah, ma tambahan. Tapi tambahan dalam Quran bukan tambahan kosong ya. Tambahan ibu ya, dalam Quran ada tambahan
Walaupun dia zaidah tambahan saja, tapi dia mesti ada makna, mesti ada tujuan. Bukan kosong Allah Ta'ala sayang saja. Quran ini boleh setiap satu huruf adalah mukjizat. Termasuklah ma ini pun walaupun dia zaidah tambahan, mesti ada sebab. Kita Melayu tak nampak, tapi orang Arab yang pakar dia nampak. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Bukan sedikit saja, sedikit sangat. Sedikit sekali. Okey. Buaya yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang, apa ni saya tahu, siapa yang baru hari ni tahu ada ma zaidah. Siapa baru komen baru, siapa yang ulang kaji pernah dengar sebelum nikah saya ajar, komen ulang kaji. Saya nak tahu siapa yang baru tahu, siapa yang first time dengar ma zaidah. Setakat ni semua baru, okey. Ibu Marusah ulang kaji, Masya Allah, tabarakallah ibu ya. Rasanya saya ada terangkan sekejap kan masa Nahu Sorof kan, kalau tak silap ibu ayah. Tapi kalau ini siapa yang baru dengar, tanyalah ibu ayah ya. Ini namanya ma zaidah. Ma zaidah maksudnya ma tambahan. Okey. Ulang kaji ibu Salamah ni, Masya Allah. Teruskan ibu ayah. Dia qalilan saja sedikit. Tapi qalilan ma sedikit sekali. Sedikit sekali. Tashkurun, kamu semua bersyukur. Tashkurun fi'il mudhari' ya. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maksudnya apa? Ai innakum ayyuhan nas la tuqabiluna hadhihi an-ni'ama bil 'irfan wal wafa. Wahai sekalian manusia, kamu tidak kamu tidak, kita kata sepatutnya kamu sambut ataupun sepatutnya kamu terima nikmat-nikmat ini dengan penuh rasa makrifah. Kamu tahu Allah Ta'ala yang bagi. Okey. Wasyukra wal imtinan, patutnya rasa penuh syukur, penuh rasa berterima kasih pada Allah. Wa innama tashkuruna rabbakum qalilan ala hadhihi ni'am allati razaqakum Allah Ta'ala. Hanya saja, dan saya beritahu, hanya saja kamu semua bersyukur terhadap Tuhan kamu sikit sangat daripada semua nikmat-nikmat. Ibu ayah, Allah bagi nikmat pada kita banyak ke sikit? Tak terhitung kan? Sekiranya kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, kamu takkan dapat hitung. Kamu takkan dapat hitung nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Maksudnya nikmat Allah Ta'ala ni sangat-sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu takkan dapat hitung nikmat Allah. Nikmat Allah kita takkan dapat hitung. Ibu ayah bayangkan, nikmat sebelah mata saja berapa lama ni ibu ayah? Kalau kita hidup kat dunia ni 400 tahun sekalipun, hidup kat dunia 400 tahun, tak pernah buat maksiat pada Allah, tak pernah buat dosa pada Allah, hidup 400 tahun tapi tak pernah buat dosa pada Allah, sekali pun tak pernah buat dosa pada Allah. Tapi nak bayar satu nikmat mata Allah bagi kepada kita, seluruh amalan 400 tahun punya amal, 400 tahun punya amal yang tak pernah buat dosa tu, punya banyak amal dia, punya banyak pahala-pahala dia, nak balas satu je nikmat mata, tak mampu ibu ayah, tak mampu. Siapa ada amal macam tu? Ada tak ibu ayah yang tak pernah buat dosa? Ada tak? Tak ada. Kita ni pendosa tegar pula tu, banyak dosa kita buat kepada Allah. Tapi kita merasa apa ibu? Perasan tak? Kita muhasabah diri kita. Kita ni bila baru dapat bangun tahajud 2 rakaat, dapat baca Quran 1 juzuk 1 hari, baru dapat sekian-sekian lah. Amal-amal ni sebenarnya sikit sangat ni. Baru dapat jaga solat jemaah kat masjid. Kita rasa apa? Kita rasa kita pandang lekeh pada orang yang tak dapat jaga. Kita pandang lekeh pada orang yang tak baca Quran. Tak, kita pandang kesian. Ya Allah, bagilah dia pun nikmat baca Quran, ya Allah. Bagilah dia pun, ya Allah, nikmat dapat jaga solat jemaah, ya Allah. Bagi dia pun nikmat, ya Allah, dapat sekian-sekian dari amal, ya Allah. Tapi kita ni buangnya amal kita sedikit tapi action lebih. Bayangkan 400 tahun punya amal, nak balas satu nikmat mata pun tak mampu ibu ayah. Jadi ibu ayah, macam mana sekarang kita nak buat ni? Jadi kita kena faham lah yang kita ni syukur macam mana pun kita tak akan dapat balas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Maka ibu ayah, kita bersyukur manfaat pada Allah Ta'ala je. Kalau kita bersyukur, berterima kasih pada Allah, manfaat untuk kita sendiri.
Allah Ta'ala tak rugi apa pun. Tapi kalau kita kufur pada Allah, azab Allah Ta'ala yang pedih. Kita lah rugi. Jadi saya tekan untuk diri saya dan ibu buaya semula, insyaAllah kita jaga ya. Bisti'mali tilkal hawasi fi ta'atillahi wa tiba'i mardatihi. Maka caranya macam mana nak bersyukur ibu ayah? Cara nak bersyukur adalah gunakan segala panca indera ni untuk taat pada Allah. Apa dia syukur? Syukur itulah dalam kitab beritahu, syukur itu adalah kita menggunakan seluruh hawas ni, seluruh panca indera untuk tujuan Allah Ta'ala ciptakan dia. Kenapa Allah Ta'ala jadikan mata untuk kita? Allah jadikan mata untuk kita untuk tujuan apa ibu ayah? Untuk melihat kebesaran Allah Ta'ala. Apa tujuan Allah jadikan telinga? Mendengar benda-benda yang bawa kita takut pada Allah, kenal Allah. Akal fikiran, diri rasa semua ni. Ini semua adalah nikmat Allah bagi pada kita untuk kita gunakan bawa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi syaratnya kena belajar lah. Kalau kita tak belajar, kita tak kenal Allah Ta'ala, maka mata, telinga, bau semua ni, lidah, cakap kan, kita tak dapat jadikan dia asbab untuk kita dekat dengan Allah. Betul tak ibu ayah? Bila kita belajar macam ni, kita belajar Quran, kita belajar bahasa Arab, dan kita dengar betul-betul, kita tengok betul-betul, kita gunakan tangan tulis, point, kesan tak pada diri kita bila kita gunakan cara betul? InsyaAllah kesan. Tapi kalau kita gunakan lidah kita, telinga kita, anggota badan kita untuk yang tak Allah Ta'ala redha, maka akan jadi macam-macam perkara lah. Kita muhasabah dengan diri kita masing-masing boyahnya, insyaAllah. Saya cakap untuk diri saya sebenarnya. Saya cakap untuk diri saya sendiri. Dan muhasabah untuk kita semua, insyaAllah. Okay, last. Sikit lagi Okay. Kita tengok, saya baca sikit lagi dalam kitab tafsir. Wa yulahazu anna tartiba fi as-sam'i wal absari wal af'idati ala muqtadal hikmah. Kita perhatikan tertib, kenapa Allah sebut dengar dulu, kemudian penglihatan, kemudian baru hati. Itu ada hikmah yang sangat besar. Li'anna al-insana yasma'u awwalan. Itu tak ibu ya? Manusia dengar dulu kan? Al-umura fayafhamuha. Betul kan? Manusia ni pertama sekali dia dengar. Ibu yang nak tanya ibu ya, baby boleh dengar bila ibu ya? Bila baby boleh mula dengar? Dalam perut dah boleh dengar ibu Betul kan ibu? Dalam perut baby dah boleh dengar kan? Betul tak ya? Dalam perut baby dah boleh dengar dah. Jadi saya ada pengalaman lah. Ada pengalaman orang yang saya kenal. Dia ketika mana anak dia masih dalam kandungan, dia zikirkan Allah. Dia zikirkan perut isteri dia. Allah, 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 Allah. Jadi bila lahir anak tu menangis saja, dia terus zikir Allah tu diam. Itu dia. Zikir Allah, 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 terus diam. Pasal apa? Dia dah dengar daripada dalam perut ni. Kan ibu ayah kan? Jadi kalau ada ibu ayah yang ada anak cucu tengah mengandung ke apa ke, biasakanlah dengan zikir-zikir tu dalam perut tadi, insyaAllah ya. Pasal dia dengar dulu. Dia dengar dulu. Summa yubsirul umur, kemudian baru dia melihat. Summa yahsulu lahu ba'da sam'i wal basar al-idrak at-tam wa dhihna al-kamil. Kemudian setelah dia boleh mendengar, setelah dia boleh melihat, maka ibu ya, baru datang ilmu tu datang. Baru ilmu tu datang. Baru ilmu tu datang ya. Setelah ada melihat, setelah boleh mendengar. Wasababu zikri sam'i masdaran wal absar wal ifadata isman. Okey, ini penting, best. Ibu ayah tengok kalimah as-sam'a wa ja'ala lakum as-sam'a. As-sam'a itu dia masdar, sami'a yasma'u sam'an. Kenapa masdar? Tapi al-absar dan al-afidah itu dalam bentuk kata nama. Okey, kemudian ibu ayah tengok. Tengok ya. Fajamal absara wal afidah. Kalimah absar dan afidah dua-dua itu jamak. Tapi
As-sam'a tak jamak. Perasan tak ibu ya? Perasan tak? As-sam'a tu dia mufrad. Tapi al-absar, al-afidah jamak. Kita tak terfikir benda tu. Ada tak ibu yang terfikir? Kenapa as-sam'a tu mufrad? Kenapa al-afidah, kenapa al-absar tu jamak? Kan? Ibu, kita tak terfikir ya. Kan kita tak perasan kan? Nampak ibu ya? As-sam'a tu mufrad. Al-absara, al-afidah jamak. Kenapa? Okey. Huwa li hikmatin hiya anna al-insana la yasma'u fi zamanin wahidin. Kalamaini ala wajhi yadbatuhuma wala ikhtiyara ala li mahalli sam'i wa huwa al-udhun. Okey. Nampak ibu? Pasal apa? Kadang-kadang telinga kita ni boleh tak dengar satu masa dengar sampai 2-3 benda untuk fokus. Boleh tak ibu? Satu masa telinga kita ni boleh tak dengar banyak benda. Ibu ayah mengajar, macam saya lah, saya mengajar, tiba-tiba ada ibu tak tutup, tak mute. Tengok kadang-kadang saya tak dapat nak mengajar kan. Pasal apa? Pasal benda tu akan mengganggu. Kan ibu ayah kan? Jadi ibu ayah sekarang ni, itu hikmahnya. Telinga kita ni satu, maksudnya kita fokus satu saja. Fokus satu saja. Tak boleh dengar 2 perkataan sekali. Kena dengar satu saja untuk fokus. Ibu ayah ya. ويدرك في زمان واحد سورتين ويدرك في زمان واحد سورتين فأكثر بالعين ويعيكه ويع apa ni? Okey. Jadi ibu ya, mata kita boleh tak lihat sekali banyak benda? Mata boleh tak lihat sekali banyak benda? Depan kita ni ada banyak benda, boleh tak mata kita melihat? Sekali tu banyak benda, boleh? Boleh ibu ya kan? Mata kita boleh melihat sekali banyak benda depan kita. Boleh, tapi telinga tak boleh dengar sekali banyak-banyak. Mata boleh melihat sekali banyak-banyak. Okay. Jadi, pendek kata macam ni lah. Mata boleh sekali banyak-banyak. Hati pula boleh terima sekali apa ni? Mata tengok, kemudian dia boleh masuk sekali banyak-banyak dalam hati dan hati dia proses benda tu. Hati proses benda tu. Jadi, nak beritahu apa? Okey, itulah. Maksudnya ibu ya, mata kita ni, depan mata kita boleh lihat sekali banyak. Saya nak terjemah ni bahasanya agak payah sikit tapi fahamnya macam ni. Ibu ya, depan mata kita ni kita boleh melihat banyak dan kita boleh pilih mana yang kita nak fokus. Depan mata kita ni banyak dan kita boleh pilih mana kita nak fokus. Dan bila masuk dalam hati kita ni pun boleh terima sekali banyak. Sekali banyak dan hati kita ni akan tapis ni tu. Tapi telinga boleh tak? Telinga tak boleh. Dia kalau telinga dengar satu benda je. Dia tak boleh dengar banyak-banyak. Jadi ini yang kita faham kenapa as-sam'a tu mufrad, kenapa al-absara jamak, kenapa al-afidata tu jamak. Kenapa dengar mufrad, melihat jamak, hati untuk berfikir tu jamak. Macam tu ibu ayah ya. Okey. Pasal untuk perenggan terakhir ni bahasa dia kalau kita terjemahkan dia akan jadi berat. Jadi fahamnya macam itulah. Fahamnya ibu ayah fahamnya kenapa telinga mufrad? Pasal telinga tak boleh dengar sekali banyak. Mata boleh tengok sekali banyak tapi mata ni dia akan tapis. Dia akan ambil pilih yang mana dia nak fokus. Masuk pula dalam hati. Hati pun boleh terima sekali banyak tapi hati tu akan tapis. Mana betul, mana salah, sekian-sekian lah. Akal tu akan tapis. Ini betul, ini salah, ini sekian-sekian. Boleh ibu ayah faham tak? InsyaAllah. Jelas tak? Kenapa sam'a mufrad, al-absara jamak, al-afidata jamak? Perasan tak ibu ayah? Jelas tak? Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Itulah hikmahnya. Kita belajar ayat yang ke-9 hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu ayah semua insya-Allah.
Ya, setakat itu sajalah Ibu Ayah untuk hari ini petani, insyaAllah malam ini kita belajar. Cuma Ibu Ayah ada berita gembira untuk Ibu Ayah ya. Saya akan buat kursus Mustawa 1. Mustawa 1 tu yang saya punya nota tu kan secara percuma. Percuma tu maksudnya saya akan buka tanya-tanyaan lah untuk kursus tu. Jadi siapa-siapa yang nanti siapa yang baru nak belajar, nak ajak kawan-kawan belajar boleh. Itu khusus Mustawa 1. Mungkin saya akan buat waktunya pada malam juga. Teknik mudah tu kita akan habiskan dia punya kaedah, lepas tu kita berhenti sekejap teknik mudah, masuk kursus. Lepas tu dah kursus masuk balik teknik mudah dengan latihan sekali, insyaAllah. Boleh goyang ya. Doakanlah. Mustawa 1, lepas tu Mustawa 2 kita akan buat insyaAllah. Surah Al-Miftahi pun insyaAllah kalau ni saya akan buat juga kursus surah Al-Miftahi lepas habis bulan ke-10 ni saya akan buat lagi tapi secara percuma macam ni juga. Ustaz ni ada orang bising Ustaz. Adalah Ibu Ayah. Ramai juga sebenarnya. Kenapa Ustaz tak buat yuran dengan apa? Ibu Ayah, saya bukan tak nak buat yuran. Saya tahu kalau buat yuran tu saya boleh kaya tu. Kan? Cuma Ibu Ayah, saya tahu ramai orang yang nak belajar tapi dia tak mampu. Ramai sangat sebenarnya. Jadi kita saling membantu lah. Saya dari segi bantu menerangkan. Ibu-ibu yang ada kelebihan rezeki bantu tajaan. Kita tak tahu yang kita tajir tu memang orang kualiti tapi dia miskin, tapi dia kualiti. Sebab dia faham tu dia ajar pula orang lain, itu sahab akhirat Ibu Ayah tu. Allah Ibu Ayah ya. Okay. Ini saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sebenarnya Ibu Ayah ya. Ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.